Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Siti Fadilah binti Faham selaku pensyarah bagi kursus pengantar pengajian pendidikan dengan kod kursus GPPP 1082. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Zuhairah binti Muhammad Maizan. Saya dari kelas PT1 S2.12 dengan nombor matrik P23201544. Baiklah, hari ini saya ingin melaksanakan tugasan GPPP yang ketiga, iaitu tentang persembahan. Kami telah kami dikehendaki untuk menghuraikan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi, mari kita telusuri bersama-sama. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mari kita kenali dahulu apakah itu pendidikan. Menurut Zaini Abdullah tahun 2011, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang berterusan dan usaha menerapkan ilmu serta nilai bagi pembinaan warga negara yang cemerlang. Jadi ini kata kat sini proses pembelajaran yang berterusan. Bermakna proses pembelajaran ini ataupun pendidikan ini bukanlah mengikut umur-umur, tetapi sebenarnya pendidikan ini tidak mempunyai had umur. Tak kiralah pada golongan muda maupun yang sudah tua. Seterusnya, apakah itu aspirasi? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi merupakan keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu. Jadi, apakah kaitan pendidikan dan aspirasi ini? Mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Jadi apa kaitan pendidikan dan aspirasi tadi tu kan? Nanti saya akan ceritakan. Okey, yang pertama kita lihat terlebih dahulu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun dikenali sebagai SKPM. Okey, menyedari pentingnya tanggungjawab ini dilaksanakan dengan berkesan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti telah memperkenalkan satu standard kualiti pendidikan yang jelas dan komprehensif yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan SKPM iaitu pada tahun 2010. SKPM 2010 ini mengandungi 5 standard yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan yang memuaskan. Okey, apakah 5 standard tersebut? 5 standard kualiti pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju. Yang kedua, pengurusan organisasi. Ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Dan yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima adalah kemenjadian murid. Okey, jadi untuk membina satu pendidikan yang berkualiti di Malaysia ini, kenapa kena ada pendidikan yang berkualiti? Sebab kita nak lahirkan generasi ataupun generasi muda yang mempunyai pendidikan yang setara dengan negara-negara lain. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan SKPM ini. Okey, kita lihat seterusnya. Kita lihat yang seterusnya iaitu pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun dikenali sebagai PPM. Okay. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula daripada tahun 2013 dan diguna pakai sehingga 2025 iaitu pada tahun hadapan. Lepas tu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni macam
satu pelan, satu kerangka yang diwujudkan oleh KPM, macam ini macam pelan lah, pelan perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia uh, untuk untuk mewujudkan pendidikan yang setaraf dengan pendidikan antarabangsa. Okey. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini ada 3 gelombang, iaitu pada gelombang pertama pada 2013 hingga 2015, gelombang kedua pada 2016 hingga 2020, dan pada gelombang yang ketiga pada tahun 2021 sehingga 2025. Setiap gelombang ini mempunyai inisiatif yang dilakukan oleh KPM. Antaranya seperti dengan laksanakan kemahiran berfikir aras tinggi, dengan memasukkan dengan macam memartabatkan lagi pendidikan vokasional, penggunaan teknologi dan sebagainya. Itu yang berlaku uh, dalam gelombang-gelombang tersebut. Kiranya, okey, pada gelombang pertama tahun 2013 hingga 2015, apa yang KPM nak buat? Okey, jadi guru-guru ni kena faham dan laksanakan supaya murid-murid dapatlah uh, supaya murid-murid ni, supaya guru dapat melaksanakan hasrat KPM ni. Okay. Pada tahun 2000, pada gelombang kedua apa pula? Gelombang ketiga apa pula? Jadi daripada situ nampaklah kemajuan pendidikan yang ada dalam Malaysia ni. Okay. Seterusnya kita lihat pada objektif pelan pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Yang pertama adalah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberikan tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard yakni kualiti, merapatkan jurang pencapaian, equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun yang akan datang. Lepas tu yang ketiga, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Okey. Jadi, apa yang kita boleh buat berkaitan antara SKPM 2010 dan PPM ni? Okey, macam ni. Selaras dengan PPM, ini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, SKPM yang pada tahun 2010 tadi tu telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Mulai tahun 2017, SKPM ni telah ditambah baik dengan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua ataupun dikenali sebagai SKPMG 2. Okey, apa yang berlainan daripada SKPMG 2 dengan SKPM 2010 ni kan? Dia masih lagi menggunakan 5 standard yang sama, cuma dia berubah pada standard yang keempat, yakni di mana pada SKPM 2010 pengajaran dan pembelajaran, yakni di mana PDP, tapi dalam SKPMG 2 dia menggunakan pembelajaran dan pemudacara PDPC. Okey. Apa beza PDPC dan PDP? Daripada sinilah PDPC di mana guru sebagai pemudacara, pembimbing, pengawal, pendorong dan perancang. Dan murid adalah sebagai pembelajar aktif. Kiranya dalam PDPC ni dah melaksanakan elemen pendidikan abad ke-21 yang di mana pembelajaran secara berpusatkan murid. Guru hanya sebagai pemudacara dan pendorong sahaja. Kalau time PDP di mana gurulah pengajar, gurulah
pendorong, gurulah pembimbing, segalanya guru. Kiranya macam uh, murid tu sentiasa diberikan macam bahasa kasarnya macam sentiasa disuap. Kalau PDPC ni kita beri peluang kepada murid-murid ni biar dia macam cari dulu maklumat tentang pembelajaran pada hari itu, dan guru ni hanya menambah beberapa ataupun membetulkan maklumat-maklumat yang salah. Begitu. Jadi uh, jadinya PPM dan SKPMG2 ni dia saling berkait sebab nak memenuhi hasrat ataupun matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Mari kita pergi dengan lebih dalam. Kita lihat dulu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama tadi saya sebutkan dalam objektif. Yang pertama akses, kedua kualiti, ketiga equity, keempat perpaduan dan yang kelima kecekapan. Mari kita lihat satu persatu. Okey, akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Iaitu lebih kepada kanak-kanak yang duduk di kawasan pedalaman, daripada keluarga yang latar belakangnya pendapatannya yang kurang ataupun rendah, sehingga keluarganya tak mampu untuk menghantar anak mereka menerima pendidikan. Jadi daripada sinilah inisiatif KPM. Okay, seterusnya yang kedua adalah kualiti standard antarabangsa. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS, TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA ni dia menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Pentaksiran tambahan yang mengenai dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan dalam dimensi itu untuk dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Seterusnya, yang ketiga adalah equity untuk semua murid. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi ataupun tahap sosioekonomi lah, sama ada kaya ataupun miskin, dan pencapaian antara gender, lelaki dan perempuan sehingga 50% sehingga 2020. Okey. Yang keempat adalah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Seperti yang kita tahu, negara kita dapat mempunyai pelbagai kaum, pelbagai etnik. Jadi inilah 5 sebab itulah perpaduan ini diletakkan dalam aspirasi pendidikan. Murid yang berusia 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Jadi melalui interaksi bersama murid lain daripada berbagai latar belakang sosioekonomi, contohnya daripada keluarga yang kaya ataupun miskin, daripada berbagai agama sama ada Islam, Buddha, Kristian dan etnik, seperti daripada kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau dan sebagainya. Murid ni belajar untuk memahami, menerima dan menghayati perbezaan antara mereka tu.
Jadi keadaan ini telah mewujudkan satu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa depan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana satu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Okey. Aspirasi pendidikan yang terakhir adalah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih lagi tidak sepadan dengan sumber yang disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, tapi kementerian ini tetap berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Okey. Kita lihat kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran dua bahasa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Dan yang keenam, identiti nasional. Okey. Seterusnya, yang pertama, pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak ni perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Iaitu pada pendidikan awal kanak-kanak lah, iaitu pada usia 4, 5 dan 6 tahun. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Ini sudah meningkatlah tahap pembelajarannya, iaitu pada sekolah rendah. Okay. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan juga geografi. Okay. Ini pada peringkat umur di sekolah menengah. Okay. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan juga sukan. Okay. Daripada sini nampaklah kerajaan Malaysia bukan sahaja nak lahirkan generasi muda yang pandai dari segi intelek saja, tapi dia ada juga kemahiran dia yang lain. Contohnya pandai melukis, kita ada seniman negara, kita ada pemain muzik negara, penyanyi negara, sukan. Kalau sukan kita ada atlet yang boleh wakil negara di sukan-sukan antarabangsa seperti Olimpik dan sebagainya. Seterusnya adalah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dengan menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan menciptai ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penakbulan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberikan perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di di luar konteks akademik. Sebab tu terdapatnya elemen berfikir kebat, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun HOTS yang diterapkan dalam kurikulum dalam setiap sesi pembelajaran kanak-kanak. Itulah untuk untuk kita meningkatkan lagi gaya pemikiran generasi baru ni. Macam tu. Supaya kanak-kanak ni boleh berfikir di luar kotak. Okay, selain itu adalah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan juga kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Sebab itulah wujudnya pendidikan abad ke-21 yang di mana susunan pelajar ataupun murid ni dalam kelas dia secara berkumpulan. Satu, sebab nak terapkan pembelajaran
pembelajaran yang berpusatkan murid. Yang kedua, macam inilah kita nak lahirkan murid yang ada kemahiran memimpin. Dia boleh uh, dia tahu macam mana nak bekerjasama, dia tahu macam mana nak atur strategi, lepas tu dia tahu macam mana nak beri arahan, lepas tu kawan-kawan dia yang lain ni pula tahu macam mana nak bertoleransi, saling memberi idea, menerima, ataupun dia orang tahu cara untuk menolak pendapat dengan cara yang baik, tanpa melibatkan pergaduhan, begitu. Selain itu adalah kemahiran dui bahasa. Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain dalam bahasa tambahan. Okey. Tentang kemahiran dua bahasa ini juga telah diletakkan dalam tiga dalam antara tiga gelombang dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Dia macam nak bagi satu keistimewaan kepada kanak-kanak sekiranya mempelajari bahasa lain. Senanglah untuk kanak-kanak ni uh, berinteraksi, uh, terutamanya ketika bekerja. Tak sekiranya sebagai contohlah kan, diorang dah meningkat dewasa, diorang mestilah memerlukan pekerjaan kan untuk meneruskan kehidupan. Sekiranya diorang mempunyai bahasa tambahan, diorang boleh mencari pekerjaan di negara lain. Jadi dia macam satu keistimewaan lah kepada pada orang tersebut. Dari segi pendapatan gajinya, sekiranya mereka bekerja di negara luar yang menggunakan mata wang dolar, sekiranya ditukarkan kepada mata wang ringgit Malaysia, ia mempunyai nilai yang sangat berbeza. Nilai yang sangat tinggi lah untuk mereka. Aspirasi murid dan seterusnya adalah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa. Agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan juga negara. Yang seterusnya, aspirasi murid yang terakhir adalah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara amat-amat diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama ataupun status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Kiranya macam jati diri yang teguh terhadap negara amat-amat diperlukan. Identiti nasional ni akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi ia juga menghayati kepelbagaian yang ada tu. Okay, kenapa aspirasi murid dan aspirasi pendidikan ni diperlukan? Seperti yang kita tahu dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dia nak lahir
Hasratnya adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai yang secara holistik lah. Keberhasilan murid itu secara holistik. Perkembangan murid itu secara holistik, iaitu jeris daripada jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial mereka. Jadi melalui ini, jadi guru dia tahu SFPK tersebut kan, matlamat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi Kementerian Pendidikan ni jelmakan aspirasi pendidikan dan aspirasi murid supaya guru ni tahu uh, apa elemen-elemen yang perlu diselitkan dalam sesi pembelajaran. Sebab nak lahirkan macam mana keberhasilan murid tu secara menyeluruh. Dia bukan terhadap sesuatu perkara. Jadi dia perlu ada elemen-elemen yang diterapkan dan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. Seterusnya kita lihat kepada 11 anjakan utama untuk mentransformasi sistem pendidikan. Kita lihat kepada 11 anjakan utama untuk mentransformasi sistem pendidikan negara. Apakah yang 11 tersebut? Yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ini ada dalam uh, aspirasi pendidikan. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, JPN dan PPD serta sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Dan yang ketujuh, memanfaatkan ICT iaitu teknologi seperti penggunaan komputer dan laptop bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kan tadi hasrat pendidikan Malaysia, hasrat aspirasi pendidikan dia nak letakkan pendidikan Malaysia ni 3 teratas. Jadi nak setara dengan sistem pendidikan antarabangsa, inilah antara-antaranya yang uh, di, di, uh, yang diletakkan di dalam kurikulum. Yang ke-8, anjakan yang ke-8 adalah mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang 10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ialah kan kerajaan bagi sumbangan pada sekolah. Jadi pihak kerajaan ni dia mengharapkan keberhasilan murid ni yang dapat membantu negara pada masa akan datang. Jadi dia macam pelaburan kerajaan terhadap dalam pendidikan tu macam menuai hasil yang bagus lah, begitu. Dan yang ke-11 adalah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Okey. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada Sasiah Guru Cemerlang. Kenapa saya selectkan elemen Sasiah Guru Cemerlang ni dalam tugasan saya ni? Sebab bagi saya rasa kan tugasan ini berkenaan dengan aspirasi dan hal tuju pendidikan. Untuk meletakkan pendidikan, untuk membawa pendidikan yang ada di Malaysia ini, pendidikan yang telah diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada hal tuju yang benar untuk mencapai matlamat Kementerian Pendidikan, saya rasa Sasiah ataupun akhlak seorang guru tu mestilah mempunyai Sasiah Guru Cemerlang. Okey, apa dia Sasiah Guru Cemerlang ni? Yang pertama, konsepkan diri positif. Daripada segi emosinya sentiasa ceria, tidak membawa masalah peribadi
ke dalam sekolah. Bila dia bawa macam emosi dia tak ceria kan, macam emosi tak stabil, pembelajaran dalam kelas tu dia akan jadi guru, yelah guru juga manusia tapi dia kena pandai kontrol dia punya emosi. Uh, Taklah macam selalu marah-marah. Nanti kalau tak murid dia akan hilang minat dia untuk belajar. Dia macam, kenapa cikgu ni marah-marah? Tak ada buat salah dalam kelas tapi marah-marah. Tiba-tiba kita macam nak melenting. Padahal budak tu buat salah sikit, kita melentingnya macam dia pergi bunuh orang. Macam tu. Yang kedua, berakhlak mulia. Dan yang ketiga adalah penyayang. Ini semua adalah nilai-nilai murni. Jadi seorang guru ni dia kena mempunyai dia perlu mengamalkan ataupun menerapkan nilai murni itu dalam diri dia supaya bila dia dah terapkan dalam diri dia, dia akan terjemahkan melalui tingkah laku. Jadi murid-murid ini akan nampak melalui tingkah laku guru dia. Macam mana guru dia bertutur kata, adakah gurunya bertutur mengeluarkan kata-kata yang kesat? Tidak. Sebab guru ni sebagai role model. Jadi kanak-kanak ni dia macam, dia tengok apa yang guru dia buat. Um, Sekiranya guru dia macam selalu mencarut kan, berbual dengan kawan, selalu mencarut. Lepas tu murid nampak. Dia akan macam, cikgu aku ni mencarut boleh pula. Dia macam, cikgu aku. Macam tu. Dia macam, dia letakkan kepercayaan macam mana sebab murid kanak-kanak ni kan sebagai span, sama je konsep dia macam dengan ibu bapa. Ibu bapa kat rumah mesti kena tunjukkan akhlak yang baik, supaya anak-anak ni dia macam dia nampak kan peristiwa yang berlaku. Sebab kanak-kanak ni first dia belajar adalah melalui sensori dia. Dia melihat apa yang berlaku di sekelilingnya, itulah yang dia akan ikut. Macam tu. Yang keempat adalah penampilan seorang guru. Penampilan seorang guru mestilah bersih, pakai apa, dari segi pakaiannya yang bersih, kemas, bajunya bergosok, tudungnya beriron, tudungnya pun bergosok juga, tak ada macam pakai pakaian yang renyuk-renyuk pergi sekolah, asal boleh je, tah mandi tah tak, kuku panjang, pakai pakaian yang tak menutup aurat, tak boleh macam tu. Sebagai seorang guru dia kena tunjukkan uh, yang baik kepada murid-murid. Yang kelima, keterampilan. Keterampilan seorang guru lah membawa imej sebagai seorang guru. Yang keenam, dedikasi. Yang ketujuh, bersikap terbuka pada semua orang. Guru-guru ni satu, bersikap terbuka kita boleh tengok pada hari hari apa, hari ambil keputusan tu, yang saya tak ingat tapi dia hari ambil keputusan yang mak bapak datang jumpa guru. Jadi guru ni dia kena bersifat terbuka lah, peramah. Dia kena macam ceritakan keadaan sebenar, bagaimana uh, tingkah laku uh, anak kepada parents dia. Macam tu. Yang ke-8, bertanggungjawab dan amanah. Ni menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru lah. Tidak mengambil sambil lewa. Macam, tak apalah hari ni tak payah masuk kelas. Tahun 5 ni topik dia ni, dah sampai topik senang, tak apa. Diorang ni baca je, tak boleh. Kita tetap kena ajar. Mungkin bagi kita, kanak-kanak ni faham macam ni. Dia baca je terus faham. Tapi ada kanak-kanak yang tak faham. Bukan dia kena diajar, dia kena dicerita baru dia macam tu. Sebab cara pembelajaran setiap kanak-kanak ni berbeza. Jadi itulah peranan guru, dia kena bertanggungjawab dan amanah terhadap profesionnya, yang profesionnya itu sendiri. Profesionnya sendiri. Yang terakhir Yang terakhir adalah implikasi terhadap guru. Okey, apa dia? Saya bawakan 5 implikasi terhadap guru. Implikasi aspirasi hal 7 pendidikan ni lah terhadap guru kan. Yang pertama, pembentukan modal insan yang seimbang dan harmoni. Okey, setelah kita lihat tadi dari yang saya bawakan dalam aspirasi murid, dalam aspirasi pendidikan. Jadi guru ni
kalau diikutlah kan, dia dapat laksanakan hasrat ataupun aspirasi tersebut. uh, yang pertama, dia dapat uh, membentuk modal insan yang seimbang dan harmoni. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab dia dapat lahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, rohani dan intelek. Guru ni dijadi ejen yang penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Lepas tu, guru juga bertanggungjawab untuk menggilap bakat dan potensi murid. Sebab itulah dapat uh, melahirkan pembentukan modal insan yang seimbang dari segi intelek, dan dia bukan setakat pengetahuan semata-mata, tapi dia juga ada bakat dan harmoni. Harmoni ni dari segi emosi kanak-kanak, murid-murid tersebut lah. Yang kedua, pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Guru ni perlu menjadi model penerapan nilai murni kepada murid. Guru perlu membina suasana kelas yang harmoni. Guru juga perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara merentas kurikulum. Supaya apa? Supaya dapat melahirkan uh, generasi muda yang macam ni, yang tahu untuk amalkan perpaduan. Sebab macam kita tahulah, Malaysia ni kan banyak kaum. Jadi elemen perpaduan tu yang penting untuk membina kemajuan negara. Yang ketiga adalah bersikap demokrasi. Guru perlu bersikap adil dan tindakan yang diambil tiada unsur diskriminasi ataupun pilih kasih. Guru perlu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Guru juga perlu menjadi seorang yang prihatin dan mempunyai sikap empati terhadap sesuatu kejadian yang menimpa muridnya. Guru ni perlu ada sifat empati supaya murid-murid boleh contohilah. Dia taklah terlalu zalim terhadap seseorang begitu. Lepas tu kan tadi tiada unsur diskriminasi kan, tak ada, contohnya macam tak ada unsur pilih kasih terhadap, macam kita kan kesian tengok kanak-kanak yang miskin, kita lebihkan kanak-kanak yang miskin je, kanak-kanak yang kaya daripada golongan kaya tu, ataupun yang sederhana kita biarkan je. Tak boleh macam tu. Kita kena sama-sama lah, terutama dalam memberi, contohnya dalam memberi pujian, dalam memberi hukuman, begitu. Yang keempat, mempertingkatkan kemampuan profesional. Jadi, sebab tadi kan sebagai contoh kan, kita tengok balik dalam 11 anjakan tadi ada dia menyelitkan menggunakan ICT dalam pendidikan kan. Jadi guru ni dia akan dia akan tingkatkanlah dia punya kemahiran dalam penggunaan komputer dan sebagainya, supaya guru ni dijadi lebih kreatif dalam sisi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tu, supaya murid ni jadi tak bosan. Lepas tu pembelajaran dalam kelas tu mestilah jadi lebih menarik kan, sebab kita gunakan teknologi yang memang sememangnya. Macam sekarang kanak-kanak sekarang ni macam hidup dengan teknologi tau. Jadi selaraslah dengan zaman diorang. Jadi lebih menarik, mudah difahami dan wujudkan persekitaran yang menyeronokkan. Kalau kita just macam guru-guru sekarang guna metod ataupun cara pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru terdahulu, yang macam okey buka buku, okey hari ni guru masuk kan, okey buka buku muka surat, hari ni belajar sejarah, okey buka buku muka surat 58, okey baca Ali, okey. Lepas tu guru pun bercerita je kat depan. Ya, kanak-kanak yang ada dalam kelas tu dia rasa macam ngantuknya dengar cerita. Dia macam tak menarik kan, macam tu. Lepas tu
Guru juga menggunakan kepelbagaian strategi, kaedah ataupun teknik pengajaran yang digunakan dapat membantu guru mengajar dengan lebih berkesan. Ini adalah pedagogi yang digunakan, trend pedagogi yang digunakan oleh guru. Macam tu. Penggunaan teknologi, ini yang saya katakan tadi. Penggunaan teknologi mengikut perkembangan murid dan arus dunia perlu dikuasai oleh seorang guru agar tidak ketinggalan dalam revolusi industri IR 4.0. Dia macam bila seorang guru tahu tentang penggunaan teknologi, jadi dia boleh, bila diaplikasikan dalam kelas, jadi murid-murid ni tahulah serba sedikit bagaimana untuk menggunakan uh, teknologi tu. Macam tu. Yang kelima, mengamalkan budaya kerja yang cemerlang. Okay, guru ni perlu mengamalkan budaya kerja yang cemerlang agar dapat penghasilan pembelajaran yang berkualiti kepada murid. Guru mestilah amanah dan ikhlas dalam meletakkan tanggungjawab, sentiasa patuh pada etika kerja sebagai seorang guru dan juga penjawat awam. Itulah sahaja daripada saya. Habis dah pembentangan saya. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengarkan pembentangan saya. Saya akhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pembentangan dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan bibliografi yang saya gunakan untuk menyiapkan tugasan ini.